Dan kami telah mengutuskan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Rabu, 20 Disember 1995, bersamaan 27 Rejab 1416 Hijrah. Mengambil iktibar firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 164, maka dengan berbekalkan semangat bertunjangkan azam, pasukan Ketika Jejak Rasul terdiri daripada 7 kru TV3 beserta penasihat khas Ahmad Khairuddin Ilyas dari Persatuan Persahabatan Malaysia Arab Saudi melangkaui lautan dan benua untuk melanjutkan tugasan menelusuri kisah-kisah Rasul. Kali ini di bumi Hijaz, atau kini lebih dikenali dengan nama Arab Saudi. Kami meredah lembah dan lurah, merentas bandar dan desa, melalui tanah pamah dan padang pasir yang gersang. Di dalam mengharungi perjalanan mengembara di perantauan, kami dapat menghayati suasana persekitaran semula jadi yang tersendiri. Kami sedari di sebalik kejadian alam ciptaan Tuhan ini ada rahsia, ada keistimewaannya. Di bumi padang pasir inilah lahirnya para anbiya dan mursalin alaihimussalatu wassalam, dan riwayat mereka kami jejaki. Mukadimah catatan pengembaraan kami buka dengan menjejaki sejarah awal umat manusia yang dijadikan Tuhan sebaik-baik kejadian untuk mengabdikan diri kepadanya. Kesan kewujudan manusia pertama membawa kami mengunjungi Jeddah, bandaraya pelabuhan di pinggir Laut Merah yang menjadi pintu masuk ke Arab Saudi. Keluasan 1.200 km persegi dengan menampung lebih 1.5 juta penduduk menjadikan Jeddah bandaraya kedua terbesar selepas Riyadh, ibu negara Arab Saudi. Di bandaraya inilah bersemadinya Siti Hawa, ibu sekalian umat manusia, yang daripada gelarannya sebagai nenek itulah Jeddah menukil nama. Lawatan singkat kami ke makam Siti Hawa menggamit rasa nostalgia kisah Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Kami kemudian meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan, kami terhimbau dengan kisah dugaan yang dihadapi pasangan suami isteri pertama di muka bumi. Betapa keindahan menghuni di syurga, hanya tinggal kenangan lantaran tergoda hasutan iblis. Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan dalam tempoh beratus tahun lamanya. Bayangkanlah, ketika hari berganti minggu, minggu bersilih bulan, dan tahun bertukar ganti, Nabi Adam AS dan Siti Hawa saling mendambakan. Tanpa mengira waktu dan suasana,
keduanya terus meredah ribut pasir dan merentas gurun gersang yang luas saujana mata memandang. Namun mereka pasrah dalam pencarian, tetap tabah melalui dugaan Tuhan. Lamunan kami terhenti seketika tatkala berada di gerbang masuk Tanah Barakah Makkatul Mukarramah. Perjalanan dari Jeddah mengambil masa cuma 45 menit. Hati kami cuba menduga berapa lama pula perjalanan Adam dan Hawa mengharungi dugaan perpisahan dan pencarian yang bagaikan tiada penghujungnya. Pengembaraan diteruskan sehingga menjejaki padang Arafah yang penuh sejarah. Di sini tersergam sebuah masjid indah, Masjid Namirah, yang didirikan khas untuk jamaah haji. Masjid yang boleh menampung 300,000 jemaah ini hanya dibuka setiap kali musim haji tiba. Namun, pengunjung yang menziarahi Arafah seringkali tidak melepaskan peluang untuk menunaikan solat di masjid ini. Bagi mereka yang pernah melawat Arafah sebelum ini, pasti tidak percaya keadaan Arafah sekarang, kerana Arafah tidak lagi segersang dahulu. Hasil pembangunan pesat, Arafah kini sudah dipenuhi pepohon hijau yang rindang. Di kawasan yang sudah menjadi subur inilah tempat berakhirnya pencarian Adam dan Hawa. Peristiwa pertemuan syahdu Adam dan Hawa menjadikan tempat ini dinamakan Arafah, yang bererti perkenalan. Dahulunya, padang yang menghijau ini kering kontang. Di sinilah bertemunya Adam dan Hawa, manusia pertama di alam baru, untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam AS dan Siti Hawa di padang Arafah ini, benar-benar menginsafkan sesiapapun yang mengunjunginya. Kami tambah menghargai nilai kasih berkongsi hidup dalam berumah tangga dan mengerti peri-perlunya tabah dalam menempuh dugaan. Yang pasti, betapapun Arafah berubah wajah, namun nostalgia Adam dan Hawa kekal selamanya di dalam sanubari. Makkah begitu sibuk sekali. Pintu gerbang yang menjadi mercu tanda utama kota raya kosmopolitan ini tersergam megah, persis gagahnya risalah yang dibawa Nabi Adam AS dan Siti Hawa, bapa dan ibu umat manusia. Perjuangan mereka diwarisi turun-temurun oleh para nabi dan rasul selepas mereka. Antaranya Nabi Ibrahim AS. Pada dinding sekitar pintu gerbang kota Makkah ini terukir tulisan khat petikan doa Nabi Ibrahim AS. Kami terhimbau dengan kisahnya seperti yang tercatat di dalam Al-Quran. Atas perintah Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim AS membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke suatu lembah yang kering kontang. Lembah itulah Makkah Al-Mukarramah. Kini kota Makkah yang juga dikenali dengan nama Ummul Qura, Al-Balad Al-Amin dan beberapa nama lain tidak lagi kering kontang. Nabi Ibrahim AS pernah memohon kemakmuran Makkah. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa,
dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan kesan kemakmuran Makkah sehingga kini dirasai. Kurniaan rezeki yang melimpah ruah di bumi Makkah, persis limpahan air Zam-Zam yang tidak pernah kekeringan sejak kali pertama ia terpancar. Kisah mukjizat itu kami ulang kenang sejenak. Bagaimana dengan hanya hentakan kaki Nabi Ismail yang sewaktu itu masih bayi terbit daripadanya mata air Zam-Zam? Tempat terbitnya mata air Zam-Zam sukar untuk dikenal pasti kerana kini kawasan itu telah dibangunkan sejak sekian lama. Kami turut bayangkan betapa resah gelisahnya Siti Hajar. Tangisan si anak yang kehausan mendesak Siti Hajar mencari-cari di manakah air penghilang dahaga. Naluri keibuan membawanya berlari-lari di antara bukit Safa dan Marwa. Perlakuan Siti Hajar itulah yang diulang para hujjaj setiap tahun pada musim haji sebagai rukun haji yang dinamakan sa'i. Kawasan jemaah haji menunaikan sa'i hampir 400 meter panjang dan 20 meter lebar, sering dipenuhi umat Islam yang menunaikan umrah. Namun riwayat Nabi Ibrahim tidak terhenti di sini. Belum pun puas melepas rindu, Allah sekali lagi menguji keimanannya apabila Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail melalui Mina untuk disembelih. Mina kini sebuah kota kecil di sebelah timur kota Makkah yang panjangnya 7 kilometer. Dalam peristiwa itu, diriwayatkan iblis menjelma dan berusaha menghasut mereka. Godaan iblis itu dijawab dengan rejaman batu. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam melontar batu ke arah iblis diulang semula oleh jemaah haji setiap kali musim haji sebagai lambang penentangan umat manusia terhadap godaan iblis la'natullah. Namun maha pemurahnya sifat ilahi. Pada saat-saat hampir penyembelihan dilakukan, Allah menggantikan Nabi Ismail AS dengan seekor kibas. Daripada peristiwa itu, korban disunatkan dan perayaan Aidil Adha disambut umat Islam. Jauh di sudut hati, kami mengambil iktibar daripada riwayat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Sepanjang kami berada di bumi rahmah Makkatul Mukarramah, kami sempat beberapa kali mengunjungi Masjidil Haram. Bagi sebagian kami yang buat pertama kali menjejakkan kaki ke sini, Masjidil Haram kelihatan begitu menawan lagi menakjubkan. Terasa di sini ada keunikan tersendiri melihatkan para muslimin yang berbondong-bondong memasuki pintu-pintu masuk ke dalam masjid. Kami bagaikan tidak sabar-sabar lagi untuk turut sama menyertai mereka. Sememangnya, sejak awal sejarah manusia lagi,
Baitullah Al-Haram menjadi tumpuan jutaan umat beriman dari seluruh dunia dan ia mempunyai rentetan sejarah yang panjang. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangunkan untuk manusia beribadah ialah Baitullah di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Menurut catatan sejarawan, Masjidil Haram pada awalnya di zaman Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin hanyalah binaan tembok batu tanpa bumbung yang memagari kawasan sekeliling Kaabah di tengah-tengah tanah gersang. Kini ia berdiri sebagai sebuah masjid yang tersergam gagah lagi indah di tengah-tengah kota Makkah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keluasan Kaabah mencapai 356.000 meter persegi, mempunyai 9 menara setinggi 89 meter setiap satu dan mampu menampung lebih 1 juta jemaah sekaligus. Di tengah-tengah binaan Masjidil Haram terletak binaan berbentuk 4 segi. Daripada bentuknya itulah Kaabah mendapat namanya yang berasal daripada perkataan Ka'bun yang bererti 4 persegi. Sewaktu Nabi Ibrahim AS membinanya, Kaabah berukuran kira-kira 16 meter dari rukun Hajarul Aswad ke rukun Iraki. Dari rukun Iraki ke rukun Syami kira-kira 11 meter. Rukun Syami ke rukun Yamani kira-kira 15 meter dan rukun Yamani ke rukun Hajarul Aswad kira-kira 10 meter. Tingginya 4,5 meter dan pintunya pula sejajar dengan tanah sementara bangunannya belum beratap. Kaabah yang diperbaiki kemudiannya ditinggikan ke 9 meter dan pintunya dinaikkan dari tanah. Di dalamnya didirikan 6 buah tiang dan diatapinya dengan baik. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Ada juga kesan-kesan sejarah para rasul seperti Hijr Ismail, sebuah pagar tembok separuh bulatan yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu membina Kaabah. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Makam Ibrahim pula ialah sebuah batu bekas injakan telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangunkan Kaabah. Kini batu itu diletakkan di dalam bekas kaca ini setinggi 2 meter dan ia bukan kubur Nabi Ibrahim seperti yang ditanggapi umum. Seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim juga diperintahkan Allah untuk tawaf mengelilingi Kaabah sebagai simbol pengabdian diri kepada Allah. Kaabah sebagai arah kiblat bukan bertujuan memuja binaan Kaabah, sebaliknya diwujudkan dengan falsafah tersendiri. Ia lambang penyatuan dan simbol perpaduan umat. فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.